أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita menjaga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat dan juga nikmat Islam ini. Dan suatu ketika Sauban, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar cerita ini seorang sahabat Rasul SAW. Sauban ini macam tuan-tuan lah, yang sentiasa hadir di solat berjemaah. Dan biasalah kita pun selalunya ada puak kita, betul tak? Puak kita kat mana? Kalau datang ke surau, puak kita kat mana? Sauban dia, puak dia sebelah kanan Rasul SAW. Ini sebelah kanan, sebelah kanan Rasul SAW. Di puak dia kat situ. Setiap kali solat berjemaah bersama dengan Nabi dekat Masjid Nabawi, puak dia sebelah kanan. Macam Tuan Imam mesti kat depan kan? Tuan-tuan mesti ada pot yang sesuai, yang serasi dengan tuan-tuan. Dekat belakang tiang, dekat sebelah tiang. Itulah kedudukan Sauban ini. Jadi tuan-tuan, satu ketika kebiasaan Sauban ini datang duduk sebelah kanan, tetapi bila satu ketika Rasulullah SAW solat, tengok Sauban tak ada. Dan banyak kali tak ada. Banyak kali yang sepatutnya hadir solat berjamaah dekat baginda Rasul tak ada. Maka Rasul SAW pun bertanya kepada para sahabat, ada tak di kalangan mereka yang tahu di mana Sauban, rumah dia? Maka akhirnya sahabat pun ada yang mengetahui di mana rumah Sauban. Lalu dibawalah Rasul SAW. Tuan-tuan, jarak perjalanan Masjid Nabawi ke rumah Sauban bukannya daripada KL ke Surah Al-Furqan ini. Kalau naik kereta lebih kurang setengah jam. Rupanya jarak perjalanannya 2 jam perjalanan. Sauban ni, rumah dia daripada Rasul pada Masjid Nabawi 2 jam perjalanan. Sampai ke rumah Sauban, Rasulullah SAW pun bertemu dengan isteri Sauban. Isteri Sauban. Dengan kata sedih, isteri Sauban beritahu bahawa Sauban telah pun meninggal dunia, wafat, meninggal. Maka Rasulullah dan juga para sahabat yang hadir bersedih. Lalu sahabat bertanya kepada isteri Sauban, adakah dia beritahu apa-apa kepada kamu? Kepada kamu. Maka dijawab isteri Sauban, ya Rasul, aku tak mengerti tiga perkataan ini, tiga ungkapan ini yang diucapkan oleh Sauban. Dia bercakap semasa dia sakit, tetapi aku tak tahu apa yang maksud yang dinyatakan oleh Sauban ini. Maka Rasul SAW pun bertanya, apa yang dia katakan sewaktu dia sakit, sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Sebab isteri Sauban beritahu, yang pertama dia beritahu, alangkah indahnya kalau lebih jauh lagi. Macam apa ya? Alangkah indahnya kalau lebih jauh lagi. Rasulullah tanya, yang kedua apa lagi? Dia kata, alangkah indahnya kalau aku dapat bagi yang baru. Alangkah indahnya kalau aku dapat bagi yang baru. Dan Rasulullah tanya, yang ketiga apa yang diungkapkan oleh Sauban? Dia kata, alangkah indahnya kalau aku dapat bagi semuanya. Jadi tuan-tuan, Rasulullah bila mendengar apa yang diungkapkan oleh isteri Sauban itu, dia pada ketika itu kemudian ditersenyum. Rasulullah tersenyum. Bila Malaikat Jibril AS memberitahu kepada Rasul SAW bahawa apa yang dimaksudkan oleh Sauban itu. Yang pertama, alangkah indahnya kalau lebih jauh lagi. Maksudnya bukan alangkah indahnya kalau rumahnya lebih jauh lagi daripada Masjid Nabawi. Sebab sekali dia melangkah, dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali dia melangkah, darjatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ke rumah Allah. Jadi tuan-tuan, beruntung rumah yang jauh. Beruntung rumah yang jauh
kaki ataupun naik kereta, naik motor, datang ke masjid, datang ke surau untuk nak solat dekat bersecara berjemaah. Untuk yang ada dekat ni untung juga kan, bukan tak untung tapi nak tunjukkan itulah keadaannya. Alangkah indahnya kalau lebih jauh lagi. Malah tuan-tuan, kalau dari sudut kesihatan pun, mana yang lebih baik, melangkah 1000 langkah ke ataupun melangkah 10.000 langkah? Mesti yang lebih jauh lagi. Maknanya dari sudut kesihatan, Thauban berjalan sehat dia, selain daripada orang kata pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, alangkah indahnya kalau aku dapat bagi yang baru. Rupanya Thauban ini pada musim sejuk dia tetap pergi ke Masjid Nabawi untuk solat berjemaah. Dalam perjalanan itu bertemu dengan orang yang sedang kesejukan dan meminta baju yang dipakai oleh Thauban. Pada musim sejuk, orang-orang Arab selalunya akan pakai baju berlapis lah, 2 lapis, 3 lapis dan sebagainya. Thauban pada waktu itu memakai baju 2 lapis. Dan yang baru diletakkan yang awal dan yang lama diletakkan yang paling yang kat depan lah. Thauban bagi yang lama kepada orang yang minta baju tadi yang sedang dalam kesejukan. Dia kata alangkah indahnya kalau aku dapat bagi baju yang baru, bukannya bagi baju yang buruk. Kita tuan-tuan dah cakap lah, kalau ada musim banjir, asalnya lah nak pakaian yang orang yang terlibat banjir sampai nak baju yang terpakai. Kita pun bagilah baju terpakai yang dah koyak-koyak zaman bila atau kaduk bila pun kita nak bagi juga kepada orang yang sedang dalam banjir, kesusahan, kesian. Bagilah yang baju yang elok sikit kan, tuan-tuan ya. Ada satu ketika tu saya dapat t-shirt koyak rabak. Ini jelas tapi nak macam mana orang nak bagikan, tapi kita asingkan lah yang dah koyak-koyak tu kita asingkan, bagi tempat lain. Mungkin kita bagi letak dekat dapur dan sebagainya. Okey, satu. Dan kemudiannya, alangkah indahnya kalau aku dapat bagi semua, kata Thauban. Rupanya tuan-tuan, setiap kali dia akan pergi ke Masjid Nabawi, ada orang yang meminta sedekah, berjumpa dengan orang peminta sedekah. Dan Thauban akan bagi tak semua yang ada dalam poketnya. Dia mungkin bagi daripada RM10 dia bagi mungkin RM5 dan RM6 dan sebagainya. Dan dalam keadaan dia nak meninggal dunia, dia kata alangkah indahnya kalau aku dapat bagi semuanya. Jadi itulah tuan-tuan, kisah Thauban radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW yang boleh kita ambil iktibar daripada peristiwa yang dibicarakan, yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin Allah, kita masih lagi dalam buku Talbis Iblis, dan pada malam ini saya akan cuba membicarakan tentang tipu daya syaitan, kemudiannya makna talbis dan ghurur. Makna talbis dan ghurur. Dua benda ni insya-Allah saya akan cuba nyatakan di dalam kuliah saya pada malam ini. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin Allah, Iblis dia 4 kali menjerit. Iblis 4 kali dia menjerit dari sudut sejarah dia yang dinyatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 kali di mana Iblis ini menjerit? Yang pertama, ketika mana dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Iblis menjerit kali yang pertama. Bila dilaknat kerana enggan untuk nak sujud kepada Nabi Adam AS sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis menjerit kali yang pertama. Iblis menjerit kali yang kedua ketika mana dia telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini, di atas sebab kesombongan yang telah ditunjukkan oleh Iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya tuan-tuan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan Nabi Muhammad SAW, Iblis menjerit. Dia kalau menangis lain, menjerit itu lebih teruk lagi lah tuan-tuan ya. Kan macam kita kalau menangis biasalah, tapi kalau menjerit ketika menangis itu, ketika sedih itu lebih teruk sangatlah. Itu yang berlaku kepada Iblis bila dia mengetahui bahawa Allah memutuskan Nabi Muhammad SAW.
Dan yang ketiganya, kata Iblis, dia sendiri mengakuinya dalam hadis Rasulullah SAW, ketika mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah 4 kali Iblis menjerit. Iblis menjerit kerana tuan-tuan takut, sedih dan sebagainya. Itulah yang berlaku kepada Iblis. Walaupun bagaimanapun dia menjerit macam mana sekalipun, dia berusaha untuk nak memperdayakan manusia. Sebab itulah tipu daya dia, tipu daya dia. Jadi kitalah yang tahu tipu daya Iblis, tipu daya syaitan ini supaya tidak terpengaruh, supaya tidak terikut dengan syaitan yang sentiasa berusaha untuk nak mempengaruhi manusia. Contohnya ada 3 pakar. Orang Islam ni, alhamdulillah, kalau dia berada dalam 3 pakar ini, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Talbis Iblis ni tuan-tuan, contohnya dan dinyatakan dalam kitab, seorang yang lalu di depan pengembala kambing. Kemudiannya bila dia nak lalu dalam pengembala kambing ini, tiba-tiba datang seekor ataupun beberapa ekor anjing datang menyalak kepada dirinya. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan nak lakukan? Tuan-tuan nak terus? Tuan-tuan nak lawan anjing? Ataupun tuan-tuan nak lari? Tuan-tuan nak buat macam mana? Dalam perumpamaan yang dinyatakan dalam kitab ini, dinyatakan ada seorang dalam kisah orang salaf yang dinyatakan dalam cerita ini, bila apa yang dilakukan oleh syaitan jika dia memujuk dengan kesalahan. Syaitan ini akan cuba memujuk manusia dengan kesalahan. Maka murid itu menjawab, aku akan melawannya. Ini kisah salaf, kisah para ulama. Maknanya dia akan melawan syaitan itu. Kemudiannya bagaimana jika dia kembali lagi? Syaitan ini sentiasa berusaha. Tak boleh corporal, dia hantar serta. Tak boleh serta, dia hantar ke warrant. Tak hantar ke warrant, dia hantar captain, major dan seterusnya, general untuk nak mempengaruhi manusia. Okey tuan-tuan ya, dia sentiasa kembali untuk mempengaruhi manusia. Jadi tuan-tuan, lelaki tadi, bila ditanya oleh gurunya, bila syaitan datang sentiasa nak memujuk kamu dengan melakukan kesalahan, dia akan melawan dia. Lalu dia tetap, kalau kembali lagi, dia kata dia akan tetap melawannya. Kalau dia kembali lagi, dia akan tetap melawannya. Maka gurunya beritahu, kalau macam itu kamu akan penat. Betul tak tuan? Kalau melawan, sentiasa melawan, kamu akan penat. Jadi tuan-tuan, mesti ada cara bagaimana nak supaya syaitan itu akhirnya tunduk dengan kita, tunduk dengan kita, tidak mampu untuk nak melawan kita. Perumpamannya sebegitu. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan sebegini, itulah dinyatakan, bila ada perumpamaan saya nyatakan, bila tuan-tuan lalu dekat segerombolan kambing yang dijaga oleh tuannya dan ada beberapa ekor anjing, tiba-tiba anjing itu nak menggigit tuan-tuan, menyerang tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa? Nak lawan anjing juga. Ambil batu, dia akan datang balik. Ambil batu, lawan balik, dia akan datang balik. Anjing. Tuan-tuan agaknya nak apa? Lari. Kejar tak? Anjing tu akan kejar tak boleh lari. Anjing tu akan kejar. Jadi menurut salaf, ulama ni dalam kitab Talbis Iblis ni beritahu, jumpalah dengan pengembala kambing dan juga pemilik anjing tadi, supaya anjing tadi diam, supaya anjing tadi tak mengganggu kita. Diumpamakan kalaulah syaitan tadi diibaratkan sebagai anjing. Tuan-tuan nak tipu siapa? Pemilik syaitan siapa sebenarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat dilindungi daripada serangan anjing tadi.
Macam tu juga kan, kalaulah kita sentiasa diserang oleh syaitan, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena berada di dalam pagar dia, supaya anjing tadi tak masuk ke dalam kawasan kita. Kita kena masuk dalam pagar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pagar Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 pagar Allah. Ada 3 pagar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Rumah Allah. Apa dia? Surah dalam masjid lah. Jarang kita melakukan maksiat dalam masjid, dalam surah. Walaupun baru ni Ustaz Zakaria Arif, Ustaz Arifin kalau tuan-tuan kat TikTok tu, Ustaz Arifin pengamal perubatan dekat Terengganu, dia beritahu dekat Mekah pun ada macam-macam perkara yang berlaku kat sana kan, maksiat dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, rumah Allah ini adalah tempat yang paling baik sekali untuk kita nak elakkan daripada gangguan syaitan. Rumah Allah. Rumah Allah. Jadi tuan-tuan untuk kat sini antara maghrib dengan isyak dijaga oleh Allah. Untuk tuan-tuan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi tuan-tuan datang untuk mendengar ilmu, kemudian walaupun tak lama duduk iktikaf, dapat pahala. Semua itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah pagar Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita masuk ke dalam dia. Yang keduanya, pagar Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa tuan-tuan? Zikir. Kan? Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya bila diganggu oleh syaitan, apa yang perlu kita lakukan? Bacaan-bacaannya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bila ada bisikan-bisikan, bila ada orang kata hembusan-hembusan yang mengarahkan kita kepada keburukan, kejahatan, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tadi saya tengok satu ceramah yang dibuat oleh Ustazah Asma Harun. Di situ lah, dalam satu permusafiran dia di dalam kapal terbang kan, biasa bila dah serve pramugari dah serve apa semua kan, dia akan duduk berehat. Jadi Ustaz Asma Harun ni pun melihat seorang pramugari, dia tak sebutlah orang kata kapal terbang apa, Asia ke Malindu ke Masque dan sebagainya, dia tak sebut. Cuma bila dia nampak seorang pramugari ni, bila dah habis kerja dia duduk, dia baca Quran. Dia baca Quran. Maknanya apa tuan-tuan? Dia memenuhi masa dia dalam perjalanan permusafiran itu, kerja dia tu dengan membaca Al-Quran. Jadi Ustazah Asma Harun pun berjumpa dalam ringkasan cerita dia tuan-tuan. Dia pun berjumpa. Walaupun dia lah pramugari, kita pun tahulah dari sudut apa pakaian dia dan sebagainya lagi, tetapi dia tetap membaca Al-Quran. Tuan-tuan, rupanya tuan-tuan, di luar sana ramai yang tak boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kita kena baca Al-Quran. Saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya, tak kira salah pun tak apa, merangkak pun tak apa, yang kita baca. Berangkat dalam usaha untuk kita belajar, itu pun dah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengajar budak anggota yang kadang-kadang saya tak boleh, macam mana boleh jadi macam ni kan? Huruf pun kadang-kadang terbalik tak tahu, tak apa. Jadi pramugari ini tuan-tuan membaca Al-Quran. Lalu didatangi oleh Ustazah Asma Harun, ditanya, kamu baca apa? Kan, bagusnya kan? Yalah, walaupun dalam keadaan tidak sempurna aurat dia, tapi dia tetap membaca Al-Quran. Rupanya tuan-tuan, dia sentiasa membaca surah Al-Baqarah setiap hari. Pramugari ini selepas kematian ayah dia sentiasa membaca surah Al-Baqarah setiap hari. Surah Al-Baqarah berapa juz? 3 juz kan? Lebih kurang 2 juz setengah. Sentiasa setiap hari membaca surah Al-Baqarah. Allah Rabbi. Jadi tuan-tuan, bila Ustazah Asma Harun tanya kenapa, dia kata tak kelama. Memang antara 2 jam lebih kurang. Kalau kita nak baca keseluruhan surah Al-Baqarah ni 2 jam. Kalau kita lancar 2 jam. Saya sendiri pun tahu
Tetapi bila kita fokus kan, bila kita berusaha untuk nak membacanya dengan kehendak kita, maka insya-Allah dia akan mampu melaksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah, akhirnya saudara semua Harun pun dalam perjalanan tu inspirasi daripada seorang pramugari yang suruh fokus membaca surah Al-Baqarah, dia pun fokus membaca surah Al-Baqarah, akhirnya dia Ustazah Asma pun mampu untuk membaca surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah ni tuan-tuan, kalau dibacakan di dalam rumah, syaitan akan lari. Syaitan akan lari daripada rumah kalau dibacakan di dalam rumah kita. Jadi amalkan surah Al-Baqarah, kan? Amalkan surah Al-Baqarah walaupun 2 jam, 3 jam, cuba untuk kita laksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini syaitan ini sentiasa berusaha untuk mencari tipu daya dengan cara yang sedemikian. Jadi kita kena kembali kepada pemilik syaitan. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara pergi ke rumah Allah, pagarnya, dengan cara berzikir, dan yang ketiga dengan tilawatul Quran. Dan inilah 3 pagar yang perlu kita sentiasa berada di dalamnya. 3 pagar ini tuan-tuan, kita kena berlindung dalam pagar ini dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid atau surah, keduanya dengan zikir, ketiganya dengan membaca tilawatul Quran. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, tilawatul Quran tadi antaranya surah Al-Baqarah. Kita pun kadang-kadang tuan-tuan terlupa nak membaca doa, nak berzikir dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya bila kita mengingati Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan akan lari daripada kita. Dan syaitan akan lari daripada kita. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Tuan-tuan ya, saya teringat seorang sahabat saya kan, dia kata, Ustaz, kita ni dalam keadaan hidup macam ni, kata di luar sana memang susah untuk kita nak tenang dengan berbagai masalah. Ya, sekarang macam-macam masalah tuan-tuan ya. Macam-macam masalah sekarang dengan masalah sosial, dengan harga beras semakin lama semakin naik, harga barang naik. Contoh, kadang-kadang rusi kita kan, rusi total taklah terasa. Orang luar yang susah-susah itu mungkin terasa. Pada masa inilah kadang-kadang kita kena berusaha, selain berusaha kita kena tawakal kepada Allah SWT. Itu yang penting, tawakal kita kepada Allah SWT supaya syaitan tidak mencucuk kita. Yang maksudnya, supaya syaitan tidak mencucuk kita. Sebab tu tuan-tuan, kita tak nak talbis. Yang ni yang kita tak nak. Talbisul iblis itu menguasai kita. Apa maksud talbis? Artinya menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Nampak yang batil itu benar, nampak yang buruk itu baik, nampak yang jahat itu bagus. Yang ini yang akhirnya menjurumuskan manusia ke lembah kerosakan. Ya tuan-tuan, sekarang ni kita nampak benda yang salah tapi agak benda baik, benda tu okey. Salah tapi kita anggap okey je, yang itu yang baik. Bila nampak suatu kebenaran itu, suatu kebatilan itu nampak baik. Macam-macam tuan-tuan sekarang ni dalam kehidupan kita sekarang ni. Tuan-tuan boleh maklum kepada saya kan, kadang-kadang yang kita tak boleh nak bezakan pula. Dah nampak suatu kebenaran itu, satu kebatilan itu benar, dan kita tak boleh nak bezakan yang ni salah, yang ni betul. Anggap semua sama je, semua betul, sedangkan jelas kesalahan dia. Apatah lagi tuan-tuan dengan ideologi-ideologi yang terkini, yang kadang-kadang yang boleh menyebabkan kita sesat. Dan ideologi-ideologi terkini yang boleh menyebabkan kita kesesatan, dengan istilah-istilah baru yang kadang-kadang mengelirukan.
Ada juga istilah-istilah yang nakal atau bukan nakal. Orang Jawa ni, saya baru di kawan saya, orang faham, orang mana? Orang Badan Mazhab, Mazhab dengan jika faham kan? Dia kahwin dengan orang Jawa. Orang Jawa bersama. Jadi dia mula kahwin, dia cerita kat saya, Ustaz, saya terkena Ustaz. Dah kenapa pula? Sebab dia tu bahasa kan. Masa Jawa dia first time kahwin orang Jawa kan. Yang Jawa dia tak pula. Jadi pada waktu makan tengah hari tu, dia kata lepas habis semua kenduri kahwin tu, dia makanlah dengan keluarga dia, dengan isteri dia. Mak dia orang Jawa, biasa orang Jawa, hidangkan makanan kan. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Orang Jawa faham lah itu jangan tu apa. Jangan tu orang Jawa panggil apa? Gulai. Ini gulai ini gulai ini. Tapi orang faham, dia kata apa? Ini jangan, yang paling jangan dimakan. Ini jangan dimakan. Ini jangan dimakan. Dia confused. Aku ni anak menantu, baru kahwin tiba-tiba suruh makan, tiba-tiba suruh jangan makan. Macam mana tu? Jadi saya, Ustaz, saya terkebel-kebel Ustaz ya. Saya terkebel-kebel kan. Lepas tu bila terkebel-kebel tu semua orang jaga apa, isteri dia pun gelap semua kan. Kata, baru diterangkan, jangan ni maksudnya dalam bahasa Melayunya adalah gulai. Dan orang tua kan, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Bukannya jangan makan, jangan dalam bahasa Jawa tu gulai, masakan kan. Ini sebab tak tahu bahasa dan tak kerti bahasa. Kita ni tuan-tuan macam tu juga. Bila tak mengetahui istilah-istilah, kita menggunakan, dirisaukan, kita tak tahu rupanya itu salah. Kita anggap betul-betul, rupanya salah. Rupanya salah. Yang ni yang bahaya. Contohnya sebab tu tuan-tuan ya. Sebab sekarang ini Islamofobia. Ada kajian menyatakan bahawa Islamofobia ini berlaku. Ada 4 peringkat, ada 4 fasa. Ada 4 fasa Islamofobia. Fasa yang pertama ialah fasa orientalis, masa zaman penjajahan dulu. Zaman penjajahan dulu. Bila Portugis, bila British masuk menjajah ke tanah Melayu ini dulunya, maka diperkenalkan mata pelajaran yang lari dari kebiasaan orang Melayu pada waktu itu. Satu ya. Dan pada masa yang sama menjauhkan orang-orang Islam daripada Al-Quran, menjauhkan orang Islam daripada tulisan Jawi sebagai contoh. Kita mau cakap tuan-tuan, sekarang ni tulisan Jawi ramai yang tak tahu. Sedangkan tulisan Jawi ini ada connection dengan Al-Quran. Dan macam-macam perkara yang dilakukan oleh orang atas. Itu fasa pertama, zaman penjajahan. Zaman penjajahan. Siapa yang buka Penang? Yang buka Pulau Pinang, siapa dia? Tuan-tuan bukan ke Francis Line. Betul ke Francis Line? Saya tidak jemput. Bukan Francis Line yang buka Pulau Pinang. Dari sudut sejarahnya, kita diwar-warkan bahawa yang membuka Pulau Pinang adalah Francis Line. Tetapi yang membuka Pulau Pinang siapa? Orang Melayu daripada Kedah yang membuka Pulau Pinang. Ini contoh lah tuan-tuan ya. Tapi disebabkan apa? Disebabkan kita diajar. Saya pun dulu mempelajari, tuan-tuan pun mempelajari, yang membuka Pulau Pinang adalah Francis Line. Contoh. Sedangkan yang membuka Pulau Pinang dah lama duduk kat situ, dah ada pun perkampungan, dah ada pun orang Melayu kita lah yang datang membuka Pulau Pinang. Macam tu juga KL. Bukannya yang Ahloi, yang membuka Kuala Lumpur. Tuan-tuan baca secara kasih. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu zaman penjajahan orientalis. Zaman yang kedua ni adalah pasca kemerdekaan. Yang ni kita nak sentuh sikit sebab dia melibatkan kita. Dan melibatkan kita. Tuan-tuan dah tengok tak cerita Hamka? Tuan-tuan cerita Hamka? Ya? Abu Hamka. Hamka ni tuan-tuan ni seorang, kalau tuan-tuan tengok cerita Hamka, kalau tuan-tuan baca dia punya karangan-karangan dia, Masya Allah,
walaupun dia tak belajar bahasa Arab, tetapi dia mampu menulis tafsirul Azhar dalam bahasa Arab. Tengok, dia tak belajar dekat negara Arab, tapi mampu menulis. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat pasca kemerdekaan ini adalah pasca di mana kelompok yang ditarbiyah oleh British, oleh penjajah menguasai negara, mentakluk negara. Itu pasca kemerdekaan. Dan istilahnya dipanggil Anglo-Pie. Habis pasca itu adalah pasca, orang kata, era 80-an dulu. Era kejatuhan Soviet Union. Pernah dengar kan Soviet Union? Saya selalu sebut Soviet Union ni dulu ada satu istilahnya Presiden Soviet Union USSR ni yang terakhir adalah Mikhail Gorbachev, dan dia memperkenalkan gelaskoran kebebasan. Daripada Amerika Syarikat Barat melihat musuh utama dalam waktu perang dingin itu sudah pun jatuh, iaitu USSR, maka mereka telah pun mencari musuh yang baru. Musuh yang baru adalah negara Islam. Untuk nak melawan negara Islam ada dua perkara, secara fizikal dan secara akal. Secara fizikal maupun secara akal. Fizikal diserang, mental ataupun secara akal ini diwujudkan agenda-agenda yang menyokongnya, maka muncullah jaringan Islam, liberal sistem Islam yang dalam bentuk society, dalam bentuk NGO ini. Dan yang keempatnya adalah selepas 7/11, pada yang WTC itu diterjang oleh Kapten Bang. Jadi tuan-tuan, selepas itu Islamofobia itu berkembang, tetapi pada masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam. Tuan-tuan tengok, rupanya bila diburuk-burukkan Islam, maka ramailah yang memeluk Islam bila mengkaji Islam dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, talbis iblis tadi, dia menampakkan sesuatu yang nampak batin. Contoh macam sister in Islam sebagai contohnya lah, dia mempromotkan agenda feminisnya, kemudian mempromotkan supaya melawan sistem-sistem ataupun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contohnya, maka difatwakan sebagai satu yang dilarang untuk kita menganggotai sistem in Islam. Kan? Jadi kelompok ini nampak betul dari satu sudut, bagus dengan hujah-hujah dia, tetapi rupanya dia menampakkan kebatilannya. Risaunya orang yang tidak memahami akan menganggap benda itu benar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita nak macam tu. Ini di antara contoh menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Itulah makna talbis. Makna talbis, menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Adapun guru, ya tuan-tuan, guru, kejahilan yang menimbulkan keyakinan bahawa yang rosak itu lurus dan yang hina itu bagus. Yang rosak itu lurus, yang hina itu bagus. Suatu masa nanti kita akan nampak yang rosak itu okey, yang hina itu pun okey. Suatu masa nanti ada yang guru dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, was-was iblis ini, talbisul iblis ini tuan-tuan akan menyusup ke dalam diri manusia. Akan menyusup ke dalam manusia dan dia akan sentiasa bertambah, berkurang. Penyusupan itu akan bertambah dan juga berkurang bergantung kepada kita. Bergantung kepada kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ia bergantung dengan hati kita. Yang tu kita lakukan hati kita. Sebab itu tuan-tuannya, pakar-pakar tadi tuan-tuan ada pintu dia. Yang saya katakan tadi kan, pakar-pakar tadi, masjid, surau, zikir, kata baca Al-Quran itu ada pintu-pintu dia. Dan ada
ada dirisaukan ni tuan-tuan, ada di celah-celah tu nanti ada lubang-lubang yang boleh dimasuki dengan iblis, dengan syaitan, masuk ke dalam kumpulan, masuk ke dalam diri kita. Walaupun kita ada pagar, ada celah-celah nanti yang boleh dimasuki dengan syaitan atau iblis. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hati itulah benteng kita. Yang ni yang perlu kita kena tahu. Hati ini sentiasa dijaga. Dan untuk yang memastikan tuan-tuan ya, hati di celah-celah itu ada lubang-lubang. Lubang-lubang ini ada dua benda yang sentiasa dijaga, iaitu akal dan juga malaikat. Akal dan juga malaikat. Celah-celah itu penyusupan, sebab pintu ada. Pintu apa? Pintu yang sekarang ada 3 tadi kan. Pagar kita ada pagar, ada pintu. Di dalam pagar ni ada kata celah-celah tu yang boleh dimasuki dengan syaitan, dimasuki dengan iblis. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, celah-celah itu perlu ada akal dan juga malaikat. Akal yang boleh berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Hati itu satu hal, hati yang duduk kat depan, kat tengah-tengah dalam pagar tu. Celah-celah tu ada akal dan juga ada malaikat yang sentiasa perlu untuk nak menapis takut-takut hembusan, takut-takut angin masuk ke dalam celah-celah pagar tadi untuk merosakkan hati tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, celah-celah itulah yang dinamakan nafsu dan juga dinamakan syaitan yang boleh masuk ke dalam hati kita. Nafsu dan juga syaitan. Adanya akal, adanya malaikat, adanya nafsu, adanya syaitan yang boleh menyebabkan hati yang merupakan benteng itu rosak. Jadi pagar tu ada kan, yang saya katakan tadi, pagar tu ada, tapi walau macam mana pun hebatnya pagar tadi, boleh juga dirosakkan. Boleh menyebabkan hati kita ni boleh rosak. Alhamdulillah, dengan gangguan-gangguan yang saya katakan tadi, iaitu nafsu dan juga syaitan. Nafsu dan syaitan ini tuan-tuan sentiasa berusaha untuk nak menyerang kita, kan? Menyerang kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada satu ketika dalam bab kebenaran ini, kebatilan nampak kepada kebenaran. Ini contoh ya. Ini tidak ada terkena orang yang mati ataupun hidup. Seorang lelaki, seorang anak yang memiliki mata yang jeli. Contoh ya, mata yang jeli. Bila dia nampak bulan, dia akan dapat dua. Nampak dua. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ayahnya pegang satu mata, dia tutup mata, dia akan nampak satu. Jadi kita risau, kita nampak kebenaran, kebatilan itu kita nampak kabur saja, dan kita nampak benda itu batin. Yang itu yang amat dirisaukan. Apatah lagi tuan-tuan ya, sesuatu kebatilan itu diserapkan ataupun disertakan dengan hujah-hujah Al-Quran, dengan hujah-hujah yang kononnya datang dari Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Maka muncullah golongan suftaiyah. Atau boleh Google apa maksud suftaiyah. Golongan suftaiyah inilah dulu lain, sekarang dalam bentuk yang lain. Dan makna belum langsung lagi. Suftaiyah dulu lain, sekarang dalam bentuknya yang lain. Suftaiyah. Apa maksud suftaiyah ini tuan-tuan? Satu golongan yang maknanya tidak ada kebenaran yang mutlak bagi mereka. Sedangkan dalam Islam yang benar itu daripada Allah, daripada apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis Rasul SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, ini contoh ya. Seorang sahabat saya, dia beritahu, seorang sahabat saya beritahu, antara ramai-ramai umat Nabi, mana dulu yang akan dihisab oleh Allah SWT? Umat Nabi SAW. Kalau bukan turutan dari sudut hierarki umat Nabi Adam alaihissalam, betul.
Kalau ikut hierarkinya, sepatutnya umat Nabi Adam AS, kan? Umat Nabi Adam AS. Tetapi yang akan mula-mula sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada kelompok yang memperjuangkan itu bukan hendak memperlekehkan umat Nabi Muhammad. Dia kata yang akan mula-mula dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat Abul Anbiya. Sebab bapa segala Nabi. Siapa ni bapa segala Nabi? Nabi Ibrahim AS. Ya. Nabi Ibrahim AS. Azan. Azan kan? Azan. Baru ni saya kuliah, saya kena malam. Ada cerita nanti saya ceritakan. Saya buat forum dekat ni saya ada forum 2 orang lah, masuk moderator 3 orang. Dengan forum kemerdekaan dan sebuah kapal. Alhamdulillah dapat tahu yang faham. Dan aku faham, saya pun minta tahu yang faham, dapat tahu yang faham. Tengah forum ni, tengah forum kemerdekaan, tengah semangat forum kemerdekaan ni, tiba-tiba datang Tok Haji. Haji pakai jubah, pakai serban, datang duduknya tengah 3 orang datang. Ustaz tahu tak? Ini buku Ustaz 7 jam ni. Saya kata kenapa Haji kan? Salah ke saya kan? Sebab penganjur kata Ustaz antara 8.45 boleh habis. Lepas tu baru 8.31. Ustaz tahu tak buku apa? Saya kata 8.31 Haji kata kan? Kenapa? Nak sebenarnya isyak dah ni. Kenapa masih nak teruskan lagi apa? Forum ni kata. Sudah ni kata kan? Ni tengah orang ramai ni datang soal. Saya pun diam. Lebih saya tak apa Ji, ya, saya sekejap lagi kan. Kawan yang orang saya sekejap lagi saya kan. Jadi saya kata tak apa Ji, sekejap saya rupanya bila saya tengok orang kat luar kat belakang. Okey saya pun maaf Ji, tak apa Ji. Baru saya faham rupanya tuan-tuan yang manusia ni. Dia kata selepas habis tu, lepas makan, lepas forum makan kan. Dia kata Ustaz, orang ni bagus dulu Ustaz, anak Tok Empat. Dia kata anak Tok Empat, barangnya dia bagi Tok Empat. Tak tahulah Tok Empat berhulu ke Tok Empat. Dia kata
Dia jadi macam tu, dia lupa dah Allah Subhanahu Wa Taala akan hisab setakat mana dia mukallaf. Kita ni sampai bila kalau tak berlaku apa-apa kita mukallaf ni. Akal kita masih sihat, kita mukallaf. Dia macam tu, dia akan hisab setakat mana. Kalau sebelum ni dia baik, betul tak tuan-tuan? Kalau sebelum ni baik, sebab saya tanya dengan pengurusi surau tu, Datuk Bono dia tahu apa. Dia kata sebelum Ustaz ni bagus lah, datang surau dia bagus lah. Maknanya dia memang orang bagus. Maknanya dihisab, mudah-mudahan dihisab dalam tempoh yang bagus. Dirisaukan pula nanti kita yang kata dia macam-macam dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang tak bagus. Dia orang gila ni, contohlah dia normal, kita jadi gila, dia akan dihisab waktu dia normal, dia waktu dia mukallaf dia. Selepas dia gila tak dihisab. Tak hisab tu dia. Tak hisab tu. Saya mula risau lah, saya ingatkan saya sendiri nak tunggu saya ke kan, risau juga. Kita tengah semangat kemerdekaan tentang apa, dulu tak faham pula kan. Cerita lah tentang kilau, Datuk Faham, Datuk Gajah dan sebagainya kan, cerita pejuang-pejuang Melayu kan. Semangat lah. Tiba-tiba datang, Ustaz tahu tak, ni pun 831 Ustaz. Okay. Coba sikit ya. Suf Taqiyah tadi adalah kelompok yang menyatakan bahawa tidak ada kebenaran yang mutlak. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia kata dunia ini boleh ditafsirkan, dunia ini boleh ikut akal, dunia ini boleh ikut diri dia. Sedangkan kebenaran mutlak itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan Suf Taqiyah ni dulu kelompok ini berbeza, dan sekarang ini merajalela dekat dunia ini. Dan dekat dunia ini bermaharajalela dengan fahaman yang mana humanism, dipanggil humanism, mengagungkan dirinya, menyatakan apa-apa yang berlawanan dengan dirinya tolak. Dia bukannya apa-apa yang berlawanan dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan hadis itu ditolak, tak. Apa-apa yang berlawanan dengan kehendak dirinya ditolak. Yang ni lebih bahaya, dan dirisaukan talbis tadi akan menguasai dirinya. Talbis yang memperlihatkan satu kebatilan sebagai satu kebenaran tadi akan menguasai diri. Allah alam tuan-tuan ya. Alhamdulillah, ini perkara-perkara yang perlu kita elakkan. Muslihat iblis ni, Suf Taqiyah ada, dekat golongan etis ada, golongan natural ada, golongan sanawiyah ada dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan tengok talbis iblis pada kelompok-kelompok ini yang sentiasa dibelit supaya lari dari fitrah dia dan sebagainya. Jadi tuan-tuan ya, kita ni hidup, kita nak pengakhiran kita itu je, pengakhiran kita baik. Tak kira lah, walaupun dalam kehidupan sebelum ini kita serahkan kepada Allah, tapi kita nak pengakhiran kita, pengakhiran yang baik. Bila saya tengok ada seorang sahabat, kawan haji kan, kawan tuan di dunia ini satu arwah ada, misalnya datang surau macam. Jadi kita pun nak pengakhiran yang baik. Tuan-tuan ya, nak dapatkan pengakhiran yang baik itulah ia bermula jaga hati kan, yang sentiasa dibinting dalam pagar tadi kan. Dan binting tadi, pagar tadi yang saya katakan, rumah Allah zikir Al-Quran, rumah Allah zikir Al-Quran. Selalu orang tanya ke saya, Ustaz, kalau istighfar itu ada sayyidul istighfar, ada sayyidul istighfar, selawat pun ada sayyidul istighfar, selawat pun ada sayyidul istighfar. Selawat sayyidul salawat itu adalah bagaimana kita baca tahiyat akhir itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sayyidina, itu sayyidul salawat. Cuma tuan-tuan, kalau terbangun pada waktu malam, terbangun tak kira ada waktu, tapi tuan-tuan tak larat nak bangun untuk zikir ke, nak baca Quran ke dan sebagainya. Bangun itu dibangunkan oleh mereka. Tak kira lah sama ada dibangunkan ataupun bunyi jam yang memang kita niat untuk bangun. Sebab kadang-kadang kita letak jam berapa-berapa tak bangun juga walaupun bunyi kan. Tiba-tiba Allah SWT bangunkan kita, tapi kita tak mampu untuk nak pergi
daripada sembahyang itu dan sebagainya tadi, baca la ilaha illallah, itu tuan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan banyak berkat kita. Bacalah. Lepas tu tuan-tuan nak tidur, kalau tuan-tuan bangun alhamdulillah. Kalau kita tidur lagi sebab kemenangan dan sebagainya lagi, kita baca dan tak kali kita bangun buat Allah SWT. Allah Alam, mudah-mudahan teman kita diberi berkatan oleh Allah SWT dan kita dapat mengenali diri kita dan seterusnya dapat mengelakkan diri kita daripada dibelit ataupun ditalbiskan oleh iblis dan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.